Dan apa yang perlu kita laksanakanlah tempoh sebelum 2026, negara kita menyediakan ekosistem yang sebaik mungkin, yang sewajar. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada followers page Harimau Malaya. So hari ni Ros kembali lagi bukan dalam Ghost Talk tapi dalam podcast Harimau Malaya. Tapi Ros tak berkeseorangan hari ni. Ros bersama Rahimi. Ini adalah orang kata orang paling bagus lah dalam e-sport dekat dalam Harimau Malaya ni. Dalam Harimau Malaya lah. Harimau Malaya je. Okay, so hari ni Ros akan membawa seorang tetamu jemputan untuk menceritakan e-sport di Malaysia, iaitu Encik Faiz. Okay, Faiz boleh tak perkenalkan diri sikit and boleh cerita latar belakang sikit? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Faiz Saimi, merupakan seorang OQ pendengaran menggunakan alat bantu pendengaran di kedua-dua rafiq negara daripada sejak kecil lagi, pada umur 10 tahun. Kini saya bertugas sebagai pengurus pusat sokongan orang kurang upaya di ILT PLTT Bangi, sebuah pusat sokongan orang kurang upaya. Termasuk dalam bidang sukan secara khususnya sebagai pengurus bagi pasukan para e-sport Malaysia. Boleh tak kita tahu macam mana Faiz boleh berkecimpung dalam e-sport orang kurang upaya ni? Secara umumnya, saya kata ramai di kalangan orang kurang upaya ni dia main game permainan e-sport ni. Saya dulu bersama-sama saya dulu pun kita ada tim-tim kecil-kecilan main game, kata malam-malam lepak-lepakan main game 5-6 orang OQ. Main game sama ada PUBG. Kata tu kita main PUBG. So sebenarnya di luar sana dah ramai sebenarnya orang kurang upaya yang terlibat dalam permainan e-sport. Cuma ianya tidaklah secara intensif ataupun kita kata menyertai pertandingan secara besar-besaran. Itu ada. Dan bermula pada tahun 2018, ketika itu saya berbincang dengan pihak ESI, mana kita ingin explore potential untuk kita mengadakan satu pertandingan sukan elektronik e-sport khusus untuk OQ. Sebab sebelum ni dah ada banyak pertandingan bagi untuk sukan e-sport, tapi kebanyakannya kepada individu golongan upaya. Jadi bermula pada tahun saya rasa ketika itu 2020, kita mengadakan para MEL Malaysian Malaysian E-Sport League pertama kali di peringkat kebangsaan, yang di mananya ianya kita mengetengahkan permainan PUBG ketika itu. So aktiviti tersebut dilaksanakan pada bulan 11 sehingga ke hujung bulan 11. Dan kita juga sebenarnya berjaya melahirkan juara daripada kalangan orang kurang upaya bagi game solo dan juga berkumpulan. So itu satu pengalaman yang menarik sebab kita just nak test the market. How many OQ, dan at the moment sebenarnya ada ramai daripada golongan orang kurang upaya yang menyertai pertandingan tersebut. Okay, sebelum kita go deep lagi, saya nak tanya satu benda je. Okay, daripada golongan kurang upaya ni mesti ada yang daripada kurang upaya daripada segi pendengaran. Jadi macam mana diorang main game bang? Sebab kita main game nak ada feel, nak ada sound tu. So kita nak fikir sebenarnya secara umumnya di kalangan orang kurang upaya di Malaysia kita ada 7 kategori. Kita ikut daripada segi sensori. Sebagai contoh, kita bermula daripada mental, ada daripada kategori OQ mental. Kemudian daripada OQ penglihatan blind, kita daripada OQ pentuturan, kita juga daripada orang kurang upaya pendengaran. Pendengaran ni terbahagi kepada pekak dan juga menggunakan alat bantu pendengaran. Macam saya gunakan alat bantu pendengaran. So kita bukan pakai earpod, kita pakai hearing. Alright, dan kita juga daripada golongan orang kurang upaya fizikal. Fizikal sama ada dia mempunyai ketidakupayaan daripada upper limb dan lower limb, sama ada amputi tangan dan sebagainya, dan juga daripada lower limb daripada orang kata apa, tulang belakang dan ke bawah. Dan juga yang terakhir sekali adalah daripada kategori orang kurang upaya pelbagai, maksudnya mereka mempunyai lebih daripada satu ketidakupayaan. Contohnya pekak bisu ataupun mempunyai ketidakupayaan pembelajaran dan juga ketidakupayaan pendengaran, bagi itu sebagai contohnya. Dan bagaimana sebenarnya di kalangan orang kurang upaya sebenarnya dia terlibat dengan permainan ataupun main game ni? Sebenarnya secara umumnya, kecuali OQ penglihatan of course, disebabkan permainan ni memerlukan untuk kita kemahiran untuk melihat. Jadi OQ penglihatan mungkin tidak terlibat dengan permainan e-sport. Tapi bagi pelbagai kategori yang lain, pendengaran, pekak, pembelajaran, mereka boleh bermain menggunakan interaksi permainan ini untuk bermain. Jadi bagi OQ sebagai contohnya, OQ kata apa, pekak, mereka mempunyai coordination dari segi communication, of course daripada on screen punya teks. Kadang-kadang dia kata teks, dia akan type, kalau cover aku dan sebagainya, dia akan type dan sebagainya. Namun it's taken time untuk dia membina chemistry. Sebab untuk makluman para pendengar sekalian, juara bagi para ML PUBG yang kita laksanakan pada tahun 2021 ketika itu adalah juara pertamanya
adalah daripada kumpulan OKU Pekak. Ush. Yang dia lawan tim OKU Physical. Ini PUBG. PUBG. Oi, macam mana? So Oh, yang ya, masa ya, 5 ya. tim tu Oh, semua ya, Pekak, ya. yang main dengan dia, yang lawan dengan dia ni adalah kategori OKU Physical yang sama ada tangan, kaki dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada chemistry dan juga di luar sana juga ada yang contohnya Persatuan Orang Pekak Malaysia juga, mereka juga mewujudkan kelab e-sport mereka sendiri, kelab e-sport OKU Pekak sendiri. Dan baru-baru ni mereka mengadakan lawatan ke pihak Toda Academy untuk lihat bagaimana untuk mereka improve segi latihan dan juga pelaksanaan segi kemahiran mereka. So di pihak industri dan juga di pihak orang kata persatuan ataupun komuniti di bawah, mereka dah bergerak untuk melibatkan lebih ramai orang-orang paya. Tapi kan tadi Faiz ada cakap ada macam-macam kategori kan. So kalau nak menganjurkan sesuatu pertandingan tu, tournament tu kan, maksudnya dia kena ada banyak kategori lah. Secara umumnya kalau kita melihat di peringkat antarabangsa baru-baru ini dianjurkan para ASEAN Kamboja yang bertempat di Phnom Penh baru-baru ini, salah antara kategori yang dipertandingkan adalah para e-sport adalah kategori bagi Mobile Legends ML. Dan ketika itu pihak penganjur, technical director, kita mengambil klasifikasi OKU kategori fizikal. Kenapa fizikal? Sebab mudah, dari segi visibility dia kita nampak. Sama ada dia ada amputasi tangan ataupun amputasi kaki. Itu untuk penyelarasan di peringkat antarabangsa. Dan kita menjangkakan pada akan datang di peringkat antarabangsa, kategori itu mungkin akan being expanded kepada kategori-kategori yang bersesuaian. Mungkin akan pergi kepada pembelajaran, daripada pembelajaran dan sebagainya. Namun apabila kita bawa kepada local tournament di Malaysia, secara umumnya kita terbuka kepada pelbagai kategori orang kurang upaya. Setakat ini kita laksanakan begitu. Kerana ia paling utama adalah untuk kita mencungkil seramai mana mungkin pool of talent untuk kita bawa ke peringkat antarabangsa. Itu yang paling utama. Namun kita tidak nafikan bahawa ada kekangan-kekangan tertentu. Sebagai contohnya apabila kita nak mengajukan satu kejohanan, persoalan seperti OKU ni boleh tak? OKU ni boleh tak? Ada wujud benda tu. Tapi kalau lihat sebagai ruang untuk kita discover talent, why not we open up to all? Yalah, kita kan tahu orang ada banyak kategori. Dan bila nak contoh dalam kategori ni dia pro, tapi dia tak boleh main dalam kategori ni. Macam mana nak kumpulkan untuk dalam satu kategori? Kita nafika ada juga di kalangan orang kurang payah dia main 2-3 game berbeza. Sampai dia jumpa satu passion. Ketika itu di peringkat antarabangsa ketika kita membuat pemilihan di peringkat antarabangsa melalui kerjasama dengan Majlis Paralimpik Malaysia, kita mempunyai tempoh persiapan berukuran 6 bulan. Dan dalam tempoh persiapan 6 bulan tersebut termasuk dari segi aspek kita pencarian bakat, di mana kita buat pencarian bakat, kita bekerjasama dengan e-sport Negeri Sembilan, Persatuan e-sport Negeri Sembilan, untuk kita mengenal pasti bakat yang bersesuaian, di mana kita menganjurkan pertama kita buat selection secara online first. Daripada lebih kurang 40 tim yang register nak main ML, kita nak buat selection. Ramai. Daripada 40 tim tu kita tapis yang top daripada bantuan e-sport Negeri Sembilan dan juga daripada pasukan kita minta bantuan daripada pasukan pro Homeboys. Kita minta Saiful dan Ava untuk bantu. So dia akan dia lihat performance dan juga pasukan mana yang bersesuaian. So daripada tim yang sedia ada buat selection sampai jumpa final 10, dan daripada final 10 kita shortlist lagi kepada final 2 group. So final 2 group tu lah yang kita buat final selection secara fizikal. Sebab beza sebenarnya kalau kita main game e-sport ni dalam kat rumah, vibe dia tak sama. Relax sebagainya. Tapi kalau berjumpa bersemuka, dia punya tendensi, dia punya agresif tu berbeza. Dan adakah OKU tu boleh, kita nak lihat adakah player OKU tersebut boleh berhadapan dengan tekanan. So dalam pemilihan, apa yang mengejutkan kami sebenarnya pada kita buat pemilihan bagi 2 tim yang layak di peringkat akhir tersebut untuk pemilihan bagi pasukan Malaysia, kedua-duanya sama hebat. Dan kedua-duanya mempunyai gameplay seperti pemain profesional. Dia ada gameplay tersebut. Cuma kena ada touch up part-part dari segi latihan, communication. So itu yang kita discover dan kita melihat nantilah kita dapat finalize the final 6. So final 6 itulah yang kita bawa, yang kita latih lebih kurang dalam 3 minggu untuk dibawa ke para ASEAN Kamboja di 2023 baru-baru ini. So yang macam yang tim yang sekarang ni, diorang dari segi kecacatan apa? Majoriti fizikal, sebab kita mengikut kepada syarat yang dikemukakan oleh pihak penganjur di peringkat antarabangsa ketika itu. Namun di peringkat di peringkat lokal, kita cuba berusaha untuk menganjurkan program ini kita terbuka kepada pelbagai kategori OKU. Namun kita tak nafikan bahawa untuk kita memperbagaikan jumlah penyertaan daripada kepelbagaian OKU, sama ada OKU fizikal, OKU masalah
learning disability, masalah pembelajaran, OQ pekak sebagai satu-satu jenis kategori yang berbeza. Ini membutuhkan masa untuk kita lihat kesesuaian, untuk kita lihat dari segi gameplay tu macam mana, apakah peraturan yang bersesuaian juga. So ia mengambil masa. Okay, macam mana Faiz as a manager untuk orang kata menguruskan pasukan e-sport Paralimpik ni? Macam mana? Pertama sekali of course ianya satu pengalaman yang baru bagi saya untuk menguruskan. Sebab saya terlibat program pembangunan OQ ni daripada tahun 2009 lagi. Tapi menguruskan satu pasukan yang bersifat kompetitif untuk persiapan ke arah pertandingan, dan kita juga menguruskan sebuah pasukan yang sebenarnya kebanyakan ahli-ahlinya tidak pernah terdedah dalam bentuk tournament di peringkat antarabangsa. Dari segi, dan mereka juga tidak pernah bekerjasama dalam satu pasukan sebelum ini. Jadi nak timbulkan mereka punya semangat kerjasama untuk wujudkan satu gameplay, kefahaman tu mengambil masa. Betul. Namun kita sangat-sangat berterima kasih daripada pihak Majlis Sukan Negara, daripada Majlis Paralimpik Malaysia yang menyediakan sokongan dari segi fasiliti dan juga sokongan dari segi aktiviti. Dan juga kita juga berterima kasih kepada pasukan pro seperti Esport Negeri Sembilan dan juga Homeboys yang menyediakan jurulatih untuk melatih bakat-bakat Malaysia tersebut. Jadi over the time kita dapat lihat keserasian Malaysia. Disiplin pun lebih baik berubah. Sebelum ni mungkin ada perangai berbeza. Yang ni perangai yang lain, yang ni perangai yang lain. Tidak ada wujud keserasian. Namun bila by the time kita buat camp lebih kurang 1 minggu, kita buat camp mereka untuk mereka berkumpul, bina mereka punya cohesion, bina mereka punya understanding. Sebab of course dalam main game kadang-kadang kita rasa aku lagi tera. Kau tak tera sangat, kau kena dengar cakap aku. Ada wujud di kalangan OQ pun ada juga benda ni. Jadi bila kita on part my time, saya punya part saya akan buat pengurusan dari segi pelibatan mereka, pergerakan mereka punya kebajikan, kesihatan yang kita uruskan. Tapi in term of the gameplay, dari segi planning, training sebagainya, kita serahkan kepada coach. So coach akan uruskan, dan juga keserasian dan juga di kalangan player-player itu terampak apabila coach dan juga mereka boleh bermainkan peranan. So that's why bila mereka ketika itu mereka sebenarnya banyak dibantai sebelum pergi ke sana. Dekat sana dia membantai tim lain. Dia seronok bantai negara lain. Tapi masa kat Malaysia ni, mereka punya latihan, mereka berlatih bersama dengan pasukan-pasukan pro. So coach memang dah setting dengan tim-tim pro yang berbeza. Contoh? Untuk melatih mereka dengan gameplay yang bersesuaian. Berlatih So sepanjang game lawan yang siapa tu? Pelbagai, saya tak boleh nak disclose benda tu. Tapi ada pelbagai pasukan yang kita daripada Team Able. Mereka bukan lawan dengan Team OQ, mereka lawan Team Able. So you bayangkan ada seorang tu satu tangan, seorang ni kaki tak ada, seorang ni majoriti satu tangan kan. So di Malaysia punya latihan mereka memang mengalami kekalahan je lah, a series of kekalahan. Cuma apabila mereka bawa kita letakkan dalam di peringkat kejohanan, apa mereka bersaing dengan kategori yang sama, dari segi orang kata apa, latihan yang dilakukan tu berbaloi. Sebab mereka dapat dari segi gameplaynya lebih baik, understanding lebih better, dan mereka dapat rasa lah, dapat menang lah, dapat lawan tim yang lain. Itu antara pengalaman yang ada. Kalau macam tu dah ada orang dah kena lunyai kat sini dekat dekat tournament perform, maksudnya taktik dan apa yang diasuh sebelum tu menjadilah. Ya, menjadi. Dari segi gameplay, masa coach dia, of course dari segi strategi dan setting, coach dah laksanakan. Jadi mereka dapat deliver apa yang dilaksanakan, apa yang dimohon oleh coach. Cuma kita lihat di soalan ni adalah, kalau mereka diberikan masa, kita dapat set up team yang lebih panjang. Kemudian ada banyak local tournament yang wujud, membolehkan kita ada pool talent yang lebih ramai. Okay. So macam sekarang ni kan dah ada pasukan. Kalau ikutkan, ada tak fasiliti ataupun gaming house ke macam pro player kat luar sana? At the moment ianya masih sangat-sangat asas untuk ni, sebab kita kena lihat ada banyak perkara. Sebagai contohnya di peringkat persatuan itu sendiri, kita masih dalam proses berbincang dengan Majlis Paralimpik Malaysia dan juga Kementerian Belia dan Sukan untuk mewujudkan satu persatuan sukan e-sport yang khusus. Hal ini kerana bukan kata kita tidak katakan bahawa persatuan e-sport yang sedia ada ni tidak bersesuaian. Cuma dari segi aktiviti dan juga training hampir sama. Penganjuran tersebut ia berbeza. Sebab kita melibatkan klasifikasi kepada golongan orang pro umpire, yang ianya memerlukan sokongan dan juga daripada Majlis Paralimpik Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada segi tournament yang wujud masih tidak banyak. Namun kita andaikan dalam tempoh 5 tahun ke hadapan dari segi pembangunan, dengan wujudnya sukan para ASEAN dan juga mungkin pada sukma akan datang sekiranya bersesuaian, kita cuba berbincang supaya kategori e-sport turut dipertandingkan dalam para sukma.
Setidak-tidaknya dari segi local talent mereka ada ruang untuk kita gilap, dan dengan ruang yang ada bekerjasama pula dengan pasukan e-sport di negeri yang sedia ada. Akses pada gaming house, akses pada latihan tu dapat dilaksanakan kepada mereka. Tadi kalau tengok macam Faiz cakap ni, ada tournament-tournament yang diorang kena sertai lah untuk diorang dapat pengalaman, pendedahan dan sebagainya. Tapi untuk bawa diorang ni, untuk bina satu pasukan ni mesti ada panggil funding, kewangan yang kukuh lah. Betul. Jadi macam mana Encik Faiz sendiri mungkin cari dana ataupun dah ada dana yang disalurkan untuk diorang? Secara umumnya, of course saya di peringkat pengurusan kita banyaklah proses pitching kepada publisher ni. Secara umumnya kita dah ada perbincangan dengan publisher dia. Sebagai contohnya untuk PUBG, kita dah berbincang dengan Tencent. So Tencent dia berminat untuk menganjurkan kejohanan PUBG bagi e-sport OKU. So dan juga kita dalam proses untuk berbincang dengan publisher yang lain yang berkaitan. Sebab kita lihat di sini adalah di kalangan publisher, mereka melihat bahawa apabila lebih ramai orang kata komuniti e-sport tu dikembangkan secara tak langsung, dari segi image kepada publisher tu lebih baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dilihat daripada komuniti tu sendiri, kita juga berjaya mengubah persepsi bahawa e-sport bukan sekadar segi aktiviti hobi semata-mata. Dan industri e-sport sendiri pun telah berkembang, terutama juga kepada golongan orang crowd umpire. Namun kita tidak nafikan bahawa usaha untuk mewujudkan sebuah pasukan kompetitif berbentuk profesional mungkin mengambil masa di Malaysia. Kerana pertama ada banyak perkara faktor yang menyumbang. Sebagai contohnya dari segi tournament kompetitif yang harus kita lihat format yang macam mana. Adakah kita boleh lihat satu hari nanti mungkin ada kebarangkalian dalam MPL akan datang, mungkin bukan pada tahun-tahun ini, tapi dekat tahun-tahun akan datang akan ada wujud MPL khusus untuk OKU. Mungkin itu perkara perkembangan yang kita boleh lihat. Yang kedua juga dari segi industri itu sendiri, industri e-sport tu bukan sekadar bersekitar terhadap player saja. Dia ada managernya, dia ada coachnya juga, dia ada juga caster. Dan kita melihat mungkin akan datang terdiri daripada caster OKU. Jadi apa yang dilihat dalam industri, apa yang kita lihat di kalangan industri e-sport sedia ada ini, saya selaku penggerak bagi OKU di Malaysia, kita melihat ini boleh replicate. Kita boleh laksanakan kepada golongan orang umpire. Namun of course ianya memerlukan satu perancangan dan juga jangka masa yang bersesuaian untuk dilaksanakan. Tapi tadi pun Faiz ada katakan yang Paralimpik e-sport ni masih di bawah pembangunan. Di bawah pembangunan. Maksudnya dia belum di bawah kalender MSN kan? Dia belum lagi di bawah kalender MSN seperti yang saya katakan tadi. Untuk ia ini dimasukkan dalam kalender MSN, mereka memerlukan satu persatuan sukan yang khusus. Dan kita dalam proses untuk berbincang dengan Majlis Paralimpik Malaysia dan juga Kementerian Belia di bawah pendaftar pertubuhan sukan untuk kita lihat apakah mekanisme yang paling sesuai untuk membangunkan mereka. Dan yang kedua, dalam proses kita tengah bincang set up persatuan, tapi pada masa sama kita tak boleh lupakan bahawa menjelang 2026 akan wujud competition. Jadi kita bekerjasama dengan e-sport association sedia ada di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan, untuk aktiviti-aktiviti yang berkaitan dilaksanakan dengan kerjasama mereka. Jadi tanpa kita tidaklah kita kata kita nak kejar semua benda yang tapi apa yang patut kita laksanakan, kita tak laksanakan untuk penlibatan dan juga pendedahan bagi OKU di bawah. Jadi apabila kita laksanakan secara dinamik ini, secara tidak langsung, lebih ramai golongan orang crowd umpire di luar sana. That's why masa baru ni saya bagi tahu kepada golongan orang crowd umpire yang bermakna berminat dengan e-sport, bina team. Kalau kata you ada kesesuaian dengan team ni, you bina team, and then you compete in any local tournament yang sedia ada. Sebab ada banyak local tournament di bawah persatuan, di bawah Kementerian Belia dan Sukan sendiri yang baru-baru ini MEL yang dilaksanakan di setiap negeri di Malaysia. Dan kita sebenarnya ada OKU yang menjadi ahli kepada pasukan tersebut dan mereka menang. Nombor 3, nombor 2, ada yang menang. Jadi apa yang kita tidak nafikan bahawa mungkin ada orang cakap dengan saya ni satu team semua OKU, kita lawan dengan team yang lain yang bukan OKU. Of course kita ada time kita menang, ada time kita kalah. Tapi itu adalah satu benda yang kita kena laksanakan untuk you guys dapat keserasian. Dan hopefully apabila ekosistem tu telah bersedia dan pasukan yang sedia ada, mereka boleh masuk, ada smooth transition ke dalam inisiatif yang kita laksanakan. Okay, kita pun macam dah dengar macam-macam input kan daripada Faiz sendiri kan. So mungkin kita nak ceritakan orang kata maybe cerita yang lebih happy lah sikit. Mungkin boleh ceritakan sikit di bawah orang kata
Cik Faiz sendiri kan as a manager, mungkin boleh ceritakan sikit kemenangan yang paling orang kata pencapaian paling Siapa yang tertinggi lah. tertinggi? Saya rasa bagi komuniti e-sport yang saya bawa tim ketika itu adalah satu perasaan yang cukup teruja dan juga bangga kepada galangan-galangan pemain-pemain kita yang rata-rata mereka adalah pertama kali mewakili Malaysia bagi e-sport. Perasaan berada di podium tu sangat berbeza sebab kita dah nampak podium tu dah nampak gah dengan ramai supporternya juga kan. So semangat tu lain macam. Dan ketika mereka melawan pasukan kita bermula di peringkat kumpulan bersama dengan Thailand, Kemboja, kita bersama dengan pasukan Filipina dan of course Malaysia daripada pasukan peringkat awal sehingga ke peringkat grand final, di mana peringkat grand final kita menentang pasukan Filipina. Dan saya tak nafikan pada tahun ini kadang-kadang seolah-olah satu badi juga pada pasukan Malaysia. Daripada tim Apple ni sampai ke tim OQ ni kita jumpa Filipina kalah. Tapi tak boleh kita kata kita berputus asa. Cuma di peringkat kami apabila saya melihat salah satu faktor yang wujud di Filipina adalah Filipina mempunyai player pro orang kurang upaya. Itu sedikit memberikan kelebihan pada mereka. Namun saya melihat kalau kita mempunyai ekosistem yang sama, sebenarnya kita boleh memberikan saingan kepada mereka. Di rantau Southeast Asia, pasukan e-sport Malaysia mempunyai potensi yang cukup cerah untuk being the leading forces dalam e-sport di peringkat rantau. Okay, macam Cik Faiz cakap tadi bahagian supporters kan, masa dekat dalam hall tu kan, ada ke ramai tak support Paralimpik punya e-sport ni? Sama tak Macam dengan orang biasa yang main ni? Dia sebenarnya sangat-sangat ramai sebenarnya yang datang untuk support para e-sport sebab bukan kadar kita menyokong, sebab di peringkat Southeast Asia kita bukan kadar menyokong negara. Tapi ada juga daripada orang di Kemboja pun dia support tim Malaysia. Orang negara lain pun ada yang support tim Malaysia sebab mereka sebenarnya nak menyokong inisiatif dan semangat yang ditunjukkan oleh atlet kita. Sebagai contohnya, salah satu pasukan yang bertanding di kejohanan para e-sport Kemboja ni, pasukan Thailand. One of the athlete dia main game ML pakai kaki. Betul lah, you yang aku Betul tengok. tu. Ya. So dia main game ML pakai kaki. Kadang-kadang kita fikir di sini macam mana pun nak main game pakai kaki. It's not about dia ni menggunakan anggota badan mana yang menggunakan untuk bermain permainan tersebut, tapi apa yang kita harus hormati dan kita harus kagumi adalah semangat yang mereka ada untuk terlibat dengan sukan tersebut. Dan dengan semangat ini lah mereka menunjukkan bahawa mereka mempunyai bakat, dan sekiranya bakat tersebut disalurkan kepada saluran yang betul dan pada masa yang sama diberikan sokongan yang bersesuaian, maka bakat tersebut dapat diketengahkan dan lagi penting ia menjadi aset kepada negara kita melalui menjadi wakil pada negara kita untuk bertanding kejohanan-kejohanan antarabangsa. Okay, sebelum kita go further, saya nak tahu macam even nak control, nak kawal pemain-pemain yang lengkap semua tu badan pun susah. Diorang panggil apa ni? Kau panggil banyak konon belagak star lah konon contoh kan. Kau main tim hero ni ke tim hero ni. Tapi untuk yang bahagian OKU ni pula macam mana? Ada cabaran-cabaran nak mengawal tu? Kita tidak nafikan akan wujudnya cabaran. Fitrahnya manusia. Kita kan rasa bagi seorang pemain yang mempunyai umur berbeza, ada segi pengalaman berbeza, mereka mempunyai ego-ego tertentu, dari segi perangai tertentu. Namun apabila kita melihat kepada objektif satu pasukan, ianya dilaksanakan demi kepentingan dan juga perlunya kita membangun dan juga menyumbang kepada pasukan. Jadi ego-ego tu kita kena tolak tepi. Maksudnya pasukan OQ dan juga pasukan bukan OQ isunya hampir sama. Namun apa yang kita harus lihat di kalangan orang kurang upaya Malaysia adalah ini seperti yang saya malukan pada mereka, is the opportunity untuk mereka tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada Malaysia bahawa e-sport OQ Malaysia mempunyai bakat dan mereka berbakat, dan ini dia platform. Dan that's why masa final they try their best untuk menewaskan pasukan Filipina. Namun kita tidak nafikan seperti yang kita tahu bahawa dan analisis yang kita terima adalah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh pasukan Filipina, mereka mempunyai player yang lebih berpengalaman, yang juga lebih terlibat dengan perlawanan-perlawanan berbentuk kompetitif sebagai seorang pro player. Ini memberikan satu jurang yang cukup besar. Tapi kalau kita bayangkan, kita membandingkan dengan prestasi dengan negara-negara serantau yang lain daripada Thailand, Filipina dan sebagainya, dan juga orang kata apa, negara-negara yang lain, sebenarnya jurang tu tidaklah selalu jauh. Dan apa yang perlu kita laksanakan dalam tempoh sebelum 2026, negara kita menyediakan ekosistem yang sebaik mungkin, yang sewajar. Sebagai contohnya dari segi tournament-tournament yang boleh dianjurkan
kita anjurkan tournament yang turut melibatkan orang kurang upaya. Yang kedua, daripada segi kejohanan sukan atau sukan setempat yang kita laksanakan. Sebagai contohnya, kita berharap agar SUKMA akan datang ataupun para SUKMA akan datang, sukan e-sport OQ ni dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan, di mana sukan e-sport tersebut para e-sport ini akan bekerjasama dengan e-sport negeri masing-masing. Dari segi bakat, pencarian bakat, latihan dilaksanakan secara bersama. Dan apabila kita nak bawa tim ni, kita dah ada pool yang cukup untuk memilih pasukan yang bawa nama kita ke Malaysia. Banyak tournament, banyaklah pendedahan dia kan. Banyak tournament, banyak pendedahan, lebih baik praktisnya kepada pendedahan mereka. Dan saya yakin sebenarnya e-sport ni kita dah ada NASDAQ, satu garis panduan untuk pembangunan sukan e-sport di Malaysia, dan ini salah satu platform dan juga garis panduan yang boleh dimanfaatkan untuk membantu pembangunan e-sport khususnya bagi OQ di Malaysia. Okey, mungkin kita nak tahulah sedikit kan, boleh tak Faiz cerita sikit kenangan paling manis lah masa pergi kejohanan yang baru-baru ni? Kejohanan yang saya rasa kenangan yang paling manis sebenarnya, of course dia kenangan yang manis dan juga sedih juga, sebab kita dah masuk final. Tak ada siapa-siapa yang masuk final you nak kalah dalam final. Betul. Itu satu perkara. Dan yang paling manis sebab kita rasa kita bawa tim yang orang tak ada bagi expectation pergi mana-mana. Of course sebab satu kejohanan, permainan kejohanan, tournament sebagai exhibition game. Tapi kita datang dengan matlamat, kita nak menang emas dan kita nak ke final. Betul. We achieved to the final. Dan we are of course feeling proud sebab supporter di pelbagai, even rakyat Malaysia sekitar Phnom Penh pun ada nak datang untuk support team Malaysia di final ketika itu. Dan kita punya team sebenarnya kalau boleh lagu Malaysia tu negaraku berkumandang untuk final. But saya tak boleh nafikan juga dan saya cukup berbangga dengan tim saya dengan persiapan yang kita punya dan masih sangat singkat. Namun dengan pelbagai halangan yang kita ada dari segi bajetnya, kita ada halangan dari segi bajetnya, persiapannya, kita ada halangan yang tertentu, we overcome it dan kita dapat deliver dia prestasi. Dan lebih baik adalah dia mendapat membuka mata lebih ramai pihak di Malaysia. When we come back to Malaysia, ramai orang bertanya-tanya, oh macam mana Malaysia ada pasukan e-sport? Dan bagaimana kita boleh libatkan lebih ramai orang kurang upaya di peringkat Malaysia sebagai contohnya. So what we did di peringkat antarabangsa tersebut dalam kejohanan para ASEAN, dia membuka mata. Walaupun kita tahu bahawa ada banyak kejohanan sukan para di Malaysia, namun bagi e-sport OQ ini adalah satu permulaan. Dan di luar negara telah wujud sebenarnya lebih banyak competition yang berbentuk kompetitif di luar negara. Okay, kenangan manis dah, kenangan pahit pula. Kalau kata kenangan pahitnya, kalau nak kata kenangan pahit, saya rasa itulah kenangan yang pertama yang macam-macam saya belajar dari segi nak menguruskan tim, nak menguruskan logistik tim, flight, penginapan mereka semua, nak uruskan disiplin mereka kat sana, first time datang kat sana, nak pastikan mereka sharp on time. Sebab kita nafikan bagi player ni, mereka ni of course kadang-kadang kita training pagi ke malam, kadang-kadang main malam lah, time tu paling konsisten kita berlatih. Tapi competition pagi. So nak balancekan dengan waktu tidur diorang tu supaya diorang tak terlajak tidur dan sebagainya. Itu one of the challenge lah. One of the challenge, nak kata kenangan pahit, tapi lebih kepada kenangan saya macam mana saya belajar nak menguruskan pasukan tersebut supaya mereka follow the rules and regulation. Kalau kata pahit, of course itu kita kalah. Itu yang saya rasa benda yang saya rasa okay, untuk kejohanan 2026 we will come back again untuk kita menang emas. Tapi untuk dapat menang emas, saya punya tanggungjawab adalah untuk memastikan ekosistem Malaysia kita ni lengkap dan kita dapat sediakan pasukan yang sebaik mungkin dan berbagai tournament yang untuk membolehkan golongan orang kurang upaya develop their skill, dan kita di peringkat pengurusan kita dapat discover team yang bersesuaian yang bawa nama misi di Malaysia. Faham. Okay, macam Faiz cakap tadi, nak membawa nama Malaysia, betul. Okay. Kalau dekat Malaysia ni kan, orang yang dapat emas ke, dapat pingat ke, selalu dibanggakan. Tapi bila orang yang tak dapat apa-apa pingat, orang tak dibanggakan. Itu satu hal. Yang lagi satu halnya pula, bila diorang minta funding, diorang tak nak bagi. Kan? And then bila diorang dah dapat pingat, diorang dah berjaya, baru nak bagi. Kalau orang semua datang. Betul. So macam mana bagi pendapat Faiz nak mengatasi orang-orang macam ni, sedangkan ini adalah orang yang atas. Betul. Situ tak nafikan sebab bukan saja sukan, di kalangan sukan-sukan orang kurang upaya pun majoritinya mengalami isu yang serupa. Sebab kita lihat dari segi potensi, kalau saya lihat secara umumnya, apakah sukan yang berpotensi untuk menyumbang emas di peringkat Olimpik di Malaysia sebagai contoh dan tinggi.
bagi sukan orang kurang upaya, kita mempunyai potensi yang cukup tinggi. Sebab dari segi fasiliti sukan kita ada setara dengan fasiliti sukan bagi upaya. Namun dari segi pool of talent OQ kita yang berbakat, kita ada kemampuan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, harus kita lihat sebenarnya menang nombor 1 ke, menang nombor 2 ke, menang nombor 3 dan sebagainya. Ini satu pengiktirafan terhadap pencapaian mereka. Itu yang paling penting. Dan sebagai penggerak komuniti sukan, kalau di kalangan sukan e-sport, ini adalah satu aset. Kita harus lihat sebagai satu aset. Apa yang kita laksanakan adalah pada pembangunan mereka. Supaya apa kita membangunkan talent-talent ini, mereka menyumbang kembali kepada negara kita. Tak kisah menang nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan sebagainya. Dan yang menyertai pun sebenarnya memberikan sumbangan. Betul. Bahawa mereka mendapat pendedahan, dan daripada pendedahan yang mereka terima ni membolehkan ramai orang minat mencuburi sukan tersebut. Sebab kita kena lihat industri sukan ni sebagai satu industri yang besar, terutamanya sukan e-sport, bukan sekadar menjadi player. Dan what the transition after menjadi player. Sebab itu baru-baru ini di peringkat Kementerian Belia dan Sukan, kita menganjurkan bengkel untuk sukan e-sport Malaysia untuk kita develop garis panduan dan juga dari segi pro player. Apakah definisi pro player bagi e-sport? Adakah you main game saja sekarang boleh jadi pro? Ini campuran antara orang OKU dan orang biasa? Kita terlibat daripada OQ dan juga Able. Kita berbincang bersama untuk kita lihat. Yang pertama. Yang kedua, kita nak lihat juga daripada segi pengurusan itu sendiri. Bagaimana kita nak mendefinisikan sebagai seorang pengurus bagi pasukan e-sport. Yang ketiga, kita juga melihat daripada segi apakah jaringan-jaringan sokongan dari segi kursus-kursus dan sebagainya yang boleh kita sediakan supaya ekosistem kita ni terancang. Bukan sekadar kita melihat pembangunan tersebut, majoriti orang melihat dia hanya sekadar permainan, masa lapang, hobi, dan bila tournament kita laksanakan. Jadi itu antara perkara yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk memastikan daripada segi penyelarasan dan juga dari segi kompetisi atlet kita juga dapat dipertingkatkan. Tapi bagi Faiz sendiri as a manager, nak bagi orang-orang atasan ni macam kementerian, MSN, KBS nak membuka mata untuk tidak memandang rendah kepada sukan ni macam mana? Sebab kat Malaysia ni diorang selalu sangat memandang rendah dekat sesetengah sukan. Tapi bila sukan tu dah membangun dan membawa nama Malaysia, barulah dia nak buka mata, barulah dia orang itu antara perkara yang kita tak dapat menafikan bahawa wujudnya one of the push factor adalah bila satu pasukan mencapai kejayaan, akan ada pelbagai pihak untuk membuka mata dan juga memberikan sokongan dan sebagainya. Namun nak atau tak nak, di peringkat penggiat sukan, kita kena berusaha sebaik mungkin, sedaya upaya kita untuk bawa pencapaian sukan tu ke satu tahap yang bersesuaian. Itu yang pertama. Yang kedua, perlunya wujud bahawa di peringkat pelaksanaan, bahawa persatuan-persatuan sukan maupun individu yang terlibat dengan sukan mempunyai jaringan dari segi lobby, proses libat urus bersama dengan stakeholders. Bukan kita mengatakan bahawa Kementerian Belia dan Sukan ataupun agensi tersebut tidak tahu kewujudan sukan tersebut. Betul. Namun apabila kita tidak mempunyai jaringan, tidak mempunyai libat urus bersama dan juga perancangan strategik bersama, ini mungkin tidak dibincangkan secara mendalam di peringkat mereka. Dan baru-baru ini kita lihat bahawa Menteri Timbalan Menteri Kementerian Belia dan Sukan YB Adam Adli mengadakan sesi libat urus bersama dengan komuniti e-sport di Space Rubik baru-baru ini. Ini menjadi satu signal yang jelas bahawa di pihak kementerian melihat sukan e-sport ni sebagai satu industri yang penting kepada negara. Sebab di kebanyakan sukan-sukan yang lain, e-sport antara yang diberikan orang kata apa, at the moment diberikan ruang secara terus untuk menyatakan penambahbaikan, sokongan dan sebagainya. That is one of the kita rasa reaction yang positif yang telah dilaksanakan. Namun says a lot, kalau di kalangan orang kurang upaya ada banyak sukan-sukan yang lain juga tidak termasuk e-sport yang perlu diberikan lebih banyak sokongan. Bukan saja kita melihat daripada sokongan kerajaan pusat, kita kena lihat daripada kerajaan negeri juga, Majlis Sukan Negeri dan juga kerajaan tempatan, iaitu pihak berkuasa tempatan, Majlis Perbandaran dan sebagainya. Kalau kita kata, saya ambil contoh, bukan e-sport, tetapi kita katakan pasukan seperti sitting volleyball, kita perlukan stadium untuk berlatih. Dan stadium ini berada di bawah Majlis Perbandaran. Kalaulah OKU pun nak berlatih, kita kena bayar juga berlatih. Okay. Bagaimana pula kita nak bangunkan sukan tersebut? Jadi ada perkara-perkara yang dari segi sokongan-sokongan itu dapat diselaraskan. Daripada federal, ini sokongan yang diberikan. Daripada kerajaan negeri, ini yang diberikan. Daripada pihak berkuasa tempatan, fasiliti sukan setempat, dewan, pusat sukan diberikan dengan kalau boleh bagi percuma, why not? Supaya mereka dapat berlatih dan juga meningkatkan prestasi mereka. Okay. So last ni sebelum ni lah, kalau ikutkan
bidang e-sport kita ni memang biasanya dimainkan oleh individu yang able. Okay. Kalau untuk di pihak Cik Faiz sendiri, ada tak pemain-pemain yang mengadu? Katanya ada orang shaming, dia kata tak payahlah main game ni, kau bukan sekian. Ada tak yang mengadu? Kita tak nafikan bahawa di luar sana juga akan ada wujudnya. Of course dalam budaya shaming ni memang ada wujud pun sebenarnya. Betul. Sebab kita kadang-kadang kita just nak main dengan mental je. Nak tahu mental dia cukup kuat dan tidak bila you nak main game dan sebagainya. Tapi sebagai organizer dan juga pengurusan, kita melihat bahawa apa di kalangan orang umpaya mereka harus percaya pada potensi mereka, bahawa apabila mereka serius dan juga mempunyai komitmen, bahawa mereka percaya pada bakat mereka dalam sukan e-sport tersebut, mereka boleh deliver sebaik mungkin. Dan pada masa yang sama juga, selain daripada kita mewujudkan kejohanan-kejohanan serantau dan juga kejohanan setempat, kita juga harus membuka ruang bagaimana untuk mewujudkan khusus latihan kepada mereka. Bagaimana nak main gameplay yang cantik tu sebagai contohnya. Sebab tak semua orang ada akses pada jurulatih. Jadi apabila diwujudkan program-program kejurulatihan dan juga diwujudkan program-program latihan permainan yang bersesuaian kepada golongan orang kurang upaya, dia boleh meningkatkan kompetisi mereka dalam permainan tersebut. Dan pada masa yang sama, seruan saya kepada golongan-golongan orang kurang upaya di luar sana, kita tak perlu rendah diri. Kita tak boleh compare diri anda dengan yang lain. Oh, saya okey fizikal, saya okey pertengkaran. Tapi seperti yang saya nyatakan sebelum ini, kita bersama-sama dengan satu pasukan, you have your team, dan sekiranya anda nak menyertai tournament yang able sedia ada, tidak ada isu juga. Mungkin ada dalam satu pasukan tu ada satu atau dua orang kurang upaya. Sebab dalam permainan e-sport ni, it's the talent, it's the skill itself. Kita nak tengok dari fizikalnya. Kalau you boleh main satu tangan lebih baik daripada orang main dua tangan, takkan team able dengan you boleh main dua tangan tapi you teruk sikit. Tapi ni main satu tangan pun boleh tapau ramai orang. So boleh bantai lagi ramai orang. Baik aku ambil ni. So we are talking about the skill regardless of their physical disability itself. Okeylah, untuk yang terakhir ni, kita nak tanya mungkin harapan Faiz as a manager untuk Malaysia Esport Paralympic ni. Harapan saya secara umumnya, pertama saya berharap agar lebih banyak kejohanan-kejohanan setempat dapat dilaksanakan. Lebih baik kalau kejohanan tersebut boleh mewujudkan kategori orang kurang upaya sama ada peringkat negeri. Dan yang kedua, kita juga menyeru kepada tim-tim yang orang kata apa di luar sana yang bentuk profesional dan sebagainya, mungkin boleh bekerjasama dengan pasukan-pasukan OKU dari segi jaringan, sokongan untuk membantu mereka untuk terlibat dengan industri sokongan terhadap e-sport ni sendiri. Dan pada masa yang sama, of course misi dan keutamaan saya adalah untuk kita menjadikan satu pasukan dan juga jaringan yang bersesuaian ke arah misi Para ASEAN 2026 di Thailand. So kejuaraan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2026. So our short term is 2026, short term goal 2026, dan selepas 2026 ni adalah yang paling utama adalah kita mempunyai satu badan organisasi sukan yang khusus untuk membantu pembangunan sukan e-sport khusus di kalangan orang kurang upaya. Alright, so thank you for our followers dah tonton video ni sampai akhir ni. So kita orang berharap yang semua rakyat Malaysia ni teruslah sokong e-sport Paralympic. So jangan lupa like, subscribe and share this video. So Ros and Raimi, saya harap saya masuk lagi lepas ni. jumpa lagi dalam video akan datang. Video pada podcast akan datang. Bye. Bye.